Baru yang kita sediakan ialah wawasan kemakmuran bersama 2030. Cikgu Anis masuk ke kelas lalu mengadakan pemeriksaan kebersihan kuku pelajar. Cikgu Anis menunjukkan jarinya. Lalu seorang pelajar bertanyakan tentang jari kelingking yang kudung. Tiba-tiba beliau teringat tentang kejadian yang menimpa abangnya Akbar. Assalamualaikum dan selamat tengah hari semua. Waalaikumsalam, cikgu. Baiklah semua, hari ini cikgu akan melakukan pemeriksaan kuku. Letakkan tangan masing-masing di atas meja. Saya ingin periksa. Cikgu, maaf bertanya, mengapa jari kelingking cikgu kudung? Suatu pagi, di pejabat syarikat Escape Travel Agency, Akbar bersama rakan kausnya duduk berbincang tentang masalah yang dihadapi oleh syarikat mereka. Syarikat mereka telah kehilangan banyak pelanggan akibat daripada isu di luar kawalan mereka seperti tersebarnya virus Zeno yang mengakibatkan ramai pelancong takut untuk melancong. Oleh itu, syarikat mereka mengalami masalah kewangan dan mereka amat memerlukan projek Tahun Melawat Malaysia 2030. Namun sayangnya... Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya wartawan anda bagi TVBBM melaporkan kes jangkitan virus Zeno semakin meningkat di Malaysia. Seperti anda lihat, saya kini berada di luar lega lapangan terbang. Kelihatan masih ramai pelancong dari luar negara masuk ke Malaysia. Jadi, apakah tindakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak kerajaan? Nantikan berita selanjutnya. Sekian sahaja laporan hari ini. Kita kembali ke seri pentas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa yang boleh kita lakukan? Syarikat kerugian puluhan ribu ringgit akibat isu virus Zeno ini. Pelanggan mereka mula mengambil tindakan berjaga-jaga dengan tak melancong ke luar negara. Saya rasa kita perlu memberhentikan iklan mengenai pelancongan syarikat kita. Jika kita tawarkan pakej percutian yang murah, akan ramai yang datang untuk membeli. Namun begitu, kesihatan negara juga perlu difikirkan. Saya bersetuju dengan cadangan Mala. Kita boleh mengambil langkah drastik dengan mendapatkan projek Tahun Melawat Malaysia 2030. Oleh itu, kita perlukan projek itu sebelum orang lain mendapatkannya. Saya setuju dengan pendapat Su. Marilah kita berjumpa dengan pihak Kementerian Pelancongan Tan Sri Rafael bagi membincangkan hal ini. Tak apa. Biar saya sendiri yang menyelesaikan perkara ini bersama Tan Sri. Apa-apa akan saya update kepada awak semua. Baiklah. Akbar berjumpa dengan ahli politik iaitu Tan Sri Rafael bagi mendapatkan projek Tahun Melawat Malaysia 2030. Perjumpaan itu berlangsung dengan tegang kerana ahli politik meminta duit daripada Akbar jika dia inginkan projek tersebut. Silakan duduk, Tan Sri.
Ya, Akbar. Ada apa nak jumpa dengan saya? Begini Tan Sri, saya ingin berterus terang saja. Saya inginkan projek Tahun Melawat Malaysia 2030. Saya tahu Tan Sri yang bertanggungjawab ke atas projek tersebut. Begitu terdesak awak dengan projek ni. Saya boleh berikan projek ni pada awak. Tapi, saya mahu awak berikan saya sikit segu hati. Tak banyak. Hanya RM500,000. Taklah banyak jika hendak bandingkan dengan keuntungan yang bakal awak dapat nanti. Betul atau tak, Akbar? Hasil perbincangan dengan Tan Sri Rafael, Akbar menceritakan kepada rakan kongsinya akan permintaan Tan Sri Rafael. Rakan kongsi Akbar menolak idea ini. Bagi mereka, dengan memberi rasuah tidak akan menyelesaikan masalah mereka. Saya telah berfikir tentang tawaran Tan Sri Rafael. Saya bersetuju dengan syarat yang dia tawarkan. Saya tidak bersetuju. Sudah fikir masak-masak ke Akbar? Banyak risiko yang kita akan hadap nanti. Jika dia buat perkara yang tidak sepatutnya macam mana? Kita semua kena tanggung tahu. Betul apa yang mereka cakap, Akbar? Saya tetap dengan keputusan saya. Akbar telah mengambil jalan singkat dengan meminjam wang dari Ahlung. Keadaan berlarutan apabila ahli politik tersebut meminta lagi wang daripada Akbar. Akbar pada ketika itu tidak mempunyai wang kembali kepada Ahlung untuk meminjam wang lagi. Bos, saya Akbar. Saya yang telefon bos tempoh hari. Ya, sila duduk. Ini merupakan perjanjian yang perlu kamu tanda tangani. Saya percaya dengan bos. Ahlung kemudiannya menghulurkan sejumlah wang kepada Akbar sebanyak RM500,000 dan mengingatkan tempoh pembayaran balik jika memungkiri janji akan berlaku sesuatu yang tidak diingini. Terima kasih ya bos. Tan Sri, saya dah dapatkan wang yang dimahukan. Boleh kita jumpa? Setelah beberapa minggu, Akbar, setelah saya fikir masak-masak, wang yang awak berikan itu tak cukup. Saya nak lagi RM100,000. Ini muktamad. Boleh, Akbar? Akbar telah kembali ke rumah Ahlung untuk meminjam wang lagi. Wah, banyak cepat datang. Sudah habis wang ke? Hahaha. Dah habis. Saya nak pinjam lagi. Boleh ke bos? Boleh je. Tapi kamu kena tanda tangan satu lagi perjanjian. Baik. Tanpa Akbar ketahui, Ahlung telah mengubah beberapa syarat pembayaran seperti memendekkan tempoh pembayaran. Setelah cukup sebulan Akbar meminjam wang dari Ahlung, sudah tiba masa untuk mengutip wang. Hello? Bila mau bayar hutang, bos? Saya dah beritahu dalam masa berapa bulan. Ini baru sebulan. Kamu tak baca ke perjanjian tempoh hari? Kamu sudah tanda tangan. Jadi kamu perlu bertanggungjawab. Jika terjadi apa-apa terhadap kamu dan kawan kamu, jangan menyesal. Ahlung telah merancang untuk mencolek ahli keluarga Akbar iaitu Anis. Dia telah mencolek dan bertindak kejam memukul dan mencederakan Anis. Perbuatan itu telah dirakam dan dihantar kepada Akbar.
Dia sangat terkejut dan memohon untuk melepaskan adiknya kerana adiknya tidak bersalah dalam hal ini. Apa benda buat dekat aku ni? Lepaslah. Tolong! Astaghfirullah. Adik. Adik. Hello, dengar sini baik-baik. Ni baru sikit. Kalau kau tak nak main adik kau sampai depan pintu rumah kau, bayar duit aku sekarang. Awak kenapa, Akbar? Kelihatan begitu kusar. Adik saya. Dia telah diculik Along. Dia telah cedera Kak Anis. Kita harus menelpon pihak polis dengan keadaan segera, Akbar. Nyawa adik awak dalam bahaya. Saya risau. Along akan buat perkara yang tidak baik terhadap adik saya. Tolong. Yong telah menelefon pihak polis dan pihak polis telah berjaya memberkas Ahlong dan rakannya yang bersubahat. Pihak polis menyiasat kes ini sehingga timbulnya kes rasuah Tan Sri Rafael. Perkara ini telah dirujuk kepada SPRM bagi menyelesaikan kes ini. Pertemuan telah diatur antara Tan Sri Rafael bersama Akbar bagi mengumpul bukti bahawa Tan Sri Rafael terlibat dengan gejala rasuah. Atas kesalahan yang dibuat oleh Tan Sri Rafael, dia telah ditangkap dan menerima hukuman yang ditetapkan oleh mahkamah. Rafael bin Ahmad. Baiklah, setelah meneliti fakta dan bukti kes yang dikemukakan, mahkamah dengan ini mendapati kamu bersalah atas ketuduhan dan disabitkan atas kesalahan menerima rasuah di bawah Seksyen 17A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009. Mahkamah bersetuju dengan pecahan pendakwa raya bahawa tindakan meminta rasuah sebagai imbalan untuk menuliskan suatu projek adalah salah berulang. Mahkamah terpaksa menolak mitigasi pegang bela kerana bukti daripada pendakwa raya menunjukkan kesalahan ini bukanlah kesalahan pertama ketuduh dan telah ramai masa yang telah terlibat dalam kes begini. Dengan ini, setelah mendengar semua hujahan pendakwa raya dan pembelaan pihak pegang bela, mahkamah dengan ini memerintahkan tertuduh Rafael bin Ahmad untuk dijatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun dan dikenakan denda sebanyak 100 ringgit Malaysia atas kesalahan menerima rasuah. Bagi Akbar bin Aziz pula, setelah mendengar hujahan pihak pendakwa raya dan pembelaan pihak peguam bela, mahkamah dengan ini telah bersetuju untuk Setelah semua perkara selesai, rakan kongsi telah berjaya mendapatkan bantuan daripada kerajaan iaitu bantuan khusus kemahiran. Pada masa yang sama, isu virus Zeno telah berjaya ditangani. Syarikat pada masa itu berjaya menangani masalah kewangan syarikat yang menimpa. Selepas habis menjalani hukuman, Akbar telah kembali ke syarikat dan berasa insaf atas kejadian yang berlaku. Akbar bermohon maaf kepada rakan kongsi dan bersama-sama memajukan syarikat mereka kembali. Selepas menceritakan kisah abangnya kepada pelajar, loceng pun berbunyi. Apakah yang terjadi kepada abang cikgu? Apakah hukuman yang dikenakan? Beberapa minit kemudian, terdengar derapan tapak kaki. Kelihatan seorang lelaki di hadapan pintu kelas sambil tersenyum. Inilah abang saya. Baiklah semua, kita sambung kelas pada esok hari.
Setiap insan tidak terlepas dari melakukan dosa. Tetapi sebaik-baik pendosa ialah mereka yang kembali kepada Tuhan. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Aku berlari oh dan ku beri segalanya untuk buru impianku dan kau berlari biar waktu yang akan mengubah luka dan ku berlari oh dan ku beri segalanya untuk buru impianku